Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sekarang kita akan pergi kepada buku teks tingkatan 5, bab yang pertama iaitu ubahan lah. Dalam ubahan dia terbahagi kepada ubahan langsung, ubahan songsang dan ubahan bergabung. Untuk yang pertama, yang pertama kita akan lihat dulu berkaitan dengan ubahan langsung lah. Standard penyiaran iaitu menerangkan maksud ubahan langsung. Apa itu ubahan langsung? Ubahan langsung seperti yang terangkan dalam buku teks, menerangkan perkaitan antara dua pemboleh ubah. Dua pemboleh ubah, contohnya X dan Y lah, dua pemboleh ubah, dengan keadaan apabila satu pemboleh ubah Y bertambah, maka pemboleh ubah X juga bertambah. Syarat yang pertama daripada yang kita baca ni, apabila nilai Y bertambah, meningkat, maka nilai X juga meningkat. Kedua-duanya bertambah. Pada kadar yang sama dan sebaliknya. Kalau nilai Y turun, nilai X juga turun. Syarat yang kedua, kadar yang sama. Kadar yang sama maksudnya nilai K adalah sama, tidak ada perubahan. Untuk memahami dengan lebih dalam, kita tengok contoh yang pertama lah. Contoh yang pertama, baru-baru ni pada bulan Ramadan, ramai antara kita yang membeli murtabak lah. Membeli murtabak di bazar Ramadan. Contohnya, kalau kita beli tiga keping murtabak, harganya RM21. Kalau beli 4 keping, harganya RM28 dan seterusnya. Jadi kita nak pastikan adakah kadar ini sama lah. Kita nak cek sama ada kadar ini sama. Maka untuk cek kadar sama atau tidak, maka kita kena tulis dululah perubahan dia. Y berubah secara langsung dengan X. Tapi saya nak terangkan di sini penting. Kenapa bukan X berubah dengan Y? Kenapa bukan X berubah secara langsung dengan Y? Tetapi yang sebetulnya Y berubah secara langsung dengan X ini saja kena perhatikan betul-betul lah. Sebab apa Y berubah secara langsung dengan X? Sebab apa kita letak Y di hadapan? Selalunya, biasanya, ataupun lebih tepatnya, Y ini mesti di hadapan sebab Y merujuk kepada jumlah harga. Kita tahu bahawa jumlah harga sama dengan harga seunit darab dengan bilangan. Kita tahu bahawa jumlah harga, harga seunit darab dengan bilangan, dan jumlah harga ni lebih besar lah. Maksudnya jumlah harga ni kita boleh katakan dia sebagai end product ataupun hasil darab lah, hasil darab harga seunit dengan darab dengan bilangan. Itu sebabnya Y ini berada di hadapan Y berubah secara langsung dengan X. Jadi kita nak confirm. Kalau tengok syarat yang pertama, kita tengok balik syarat yang pertama. Apabila nilai Y meningkat, kita tengok sekarang meningkat 21, 28, 70, maksudnya meningkat lah. Dan bilangan juga meningkat, daripada 3, 4, 10, 16 juga meningkat. Dia menepati syarat yang pertama. Apabila dia menepati syarat pertama, ia bukan bermaksud, bukan confirm ia ubahan langsung. Kita kena cek satu lagi syaratnya, yang mana kadarnya adalah sama. Untuk kita cek kadarnya sama, maka step yang pertama kita kena tulis dia punya hubungan terlebih dahulu. Y ini simbol berubah. Berubah secara langsung maksudnya X/1 lah. X1 maksudnya secara langsung. Daripada hubungan ini, kita jadikan dia hubungan dalam bentuk persamaan. Yang ni adalah hubungan dalam bentuk persamaan. Dari simbol ini kita gantikan sama dengan K. Yang ini kita katakan dia hubungan dalam bentuk persamaan. Jadi K sama dengan Y per X. Sekiranya Y per X ini nilainya semua setara, maka barulah kita iktiraf dia berubah secara langsung. Jadi mari kita kira
Y sama dengan 21 bahagi dengan 3 sama dengan 7. 28 bahagi dengan 4 sama dengan 7. Dan 70 bahagi dengan 10 sama dengan 7. Okey, dari pengiraan kita, kesemuanya, kita kena cek semuanya. Kesemuanya nilainya adalah sama sahaja, iaitu 7. Maka nilai K di sini adalah sama, kadar yang sama. Barulah kita iktiraf ini merupakan ubahan langsung. Jadi jumlah harga murtabak ialah harga seunit, dalam kes ini 7, syarat dengan bilangannya. Okey, jadi partnya ini pelajar kena berhati-hati apabila nak menulis hubungan. Okey, yang ni bermaksud kita confirm ia adalah ubahan langsung. Kita tengok contoh yang kedua. Okey, membeli baju kurta di hadapan Masjid An-Naim. Baru ni kita ada isu lah, bukan isu, kita ada bila dekat-dekat Ramadan, bila dekat Hari Raya ada jualan lelong baju kurta. Okey, satu baju harga dia RM30, dua baju harga dia RM60, tiga baju harga dia RM100, 5 baju RM190. Yang ni viral lah baru-baru ni. Jadi kita nak tengok sama ada dia berubah secara langsung atau tidak. Okey, syarat yang pertama, nilai Y bertambah. Okey, 30, 60, 160. Okey, maksudnya meningkat lah. Kita tengok nilai X juga, 1, 2, 3, 4, dia nilai X juga meningkat. Okey, syarat pertama dipenuhi. Kita tengok pula syarat yang kedua. Okey, seperti biasa, jumlah harga mesti di hadapan, maksudnya end product lah, berubah secara langsung dengan bilangan dia. Jadi daripada simbol ini kita tukarkan kepada sama dengan K, dan kita selesaikan K sama dengan Y per X. Okey, jadi K sama dengan 30 bahagi dengan 1, kita dapat 30. Harga satu baju kurta di sini RM30. Yang kedua, 60 bahagi dengan 2, kita dapat 30 juga. Okey, masih lagi sama, satu baju kurta nilai dia RM30. Kemudian kita tengok yang ini pula, 100 bahagi dengan 3 sama dengan 33.33. Bermaksud ini sudah tidak sama, tidak konsisten. Jadi tak perlulah cek untuk seterusnya. Apabila satu tidak sama, bermaksud kita tidak boleh iktiraf dia sebagai ubahan langsung. Jadi Y tidak berubah secara langsung dengan X. Okey, jadi tidak berubah secara langsung lah. Okey, jadi saya harap saya faham lah. Okey, kemudian kita pergi yang proses yang seterusnya, yang kedua. Yang ni dah diterangkan di atas, jadi kita ulang saja. Kaedah menulis hubungan ubahan langsung, maksudnya Y. Okey, Y maksudnya Y per 1 lah. Ini maksudnya simbol ubah, berubah. Okey, secara langsung maksudnya X per 1. Okey, X per 1 maksudnya X di atas, maksudnya secara langsung. Ini maksudnya Y berubah secara langsung dengan X. Okey, kemudian kita nak tulis hubungan. Ini adalah hubungan dalam bentuk persamaan. Okey, hubungan dalam bentuk persamaan, kita ubah daripada simbol berubah ini kepada sama dengan K, sebab inilah proses untuk kita mencari nilai kadar yang sama. Okey, at the end kita akan dapat Y per X sama dengan K. Okey, yang kita buat di atas ni cuma ulangan sajalah. Okey, kemudian dalam buku teks juga ada tips lah untuk bantu pelajar bagaimana kita nak tulis ubahan lah. Okey, contoh yang pertama, Y berubah secara langsung dengan X. Ini cara tulisnya, kaedah dia. Okey, Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X. Kalau kuasa 2X, tengok macam mana kuasa 2X cara menulis dia.
Kalau Y berubah secara langsung dengan kuasa 3X, okey, kita tengok bagaimana cara menulisnya. Telah diberikan kepada pelajar dan mudahlah untuk pelajar menyelesaikan masalah dengan berpandukan kepada tip bestari yang diberikan. Okey, seterusnya yang terakhir dalam video ni, kita cuba nak melihat bagaimana ungkapan dilakukan. Okey, fokus kita pada ungkapan sebabnya dalam soalan kadang-kadang soalan meminta pelajar mengungkapkan, okey, membuat ungkapan yang betul lah. Okey, sekarang ni diberi M berubah secara langsung, M sama dengan 0.8 apabila N sama dengan 0.125. Okey, ini maklumat yang diberikan. Ungkapkan M dalam sebutan N jika A, M berubah secara langsung dengan N. Yang ini dia dah bagi tahu dah bahawa M berubah secara langsung dengan N. Jadi pelajar tidak perlu cari nilai K lah. Okay? Tak perlu cari nilai K sama ada konsisten ke tidak. Tapi yang ini sudah pun dimaklumkan bahawa M ni memang totally berubah secara langsung dengan N. Terus kita buat yang pertama, tulis dia punya hubungan dia. M berubah secara langsung dengan N. Okey, kadang-kadang di sini kalau kertas 2, di sini diberikan markah yang pertama. Okey. Seterusnya daripada bentuk hubungan dalam bentuk simbol, kita kena tukarkan kepada yang kedua, iaitu hubungan dalam bentuk persamaan. Jadi kita gantikan dia punya simbol ubahan tersebut kepada sama dengan K. Ini adalah step yang kedua. Jadi bila pelajar menjawab, mestilah mengikut tertib menjawab dengan betul lah. Okey, step yang ketiga adalah kita memasukkan nilai-nilai. M 0.8 kita masukkan nilai dan N sama dengan 0.12. Okey, kita masukkan nilai. Tujuan kita masukkan nilai ialah untuk kita mencari nilai K. Okey, dan dapat nilai K di sini, kita ambil semula hubungan dalam bentuk persamaan ni, kita ambil semula, kita salin dan kita gantikan nilai K sahaja. Okey, kita masukkan nilai K sahaja dalam persamaan tadi, maka selesailah ungkapan. Okey, ungkapan M dalam sebutan N. Ini selalunya soalan masuklah dalam kertas 2 lah. Okey. Okey, yang ni fasa yang pertama. Kalau diberi markah, maksud dia sini satu markah, di sini satu markah, 2 markah di sini. Okey, untuk contoh-contoh yang lain pelajar boleh melihat lah. Okey, boleh mencuba. Jadi sekian, terima kasih.